Untuk korang yang baru lagi dekat channel Oh Baru Tahu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, korang like and tekan bell notification untuk dapatkan video yang menarik. 5 penjara paling mewah di dunia. Nombor 5, penjara Bastøy, Norway. Penjara ini pernah digelar sebagai sistem penjara yang berkesan dan juga penjara paling best di dunia. Di penjara Bastøy yang menempatkan banduan dengan kes serius, para banduan hidup secara komunal dalam rumah-rumah yang selesa. Setiap banduan diberikan rumah sendiri dan berkongsi bahagian dapur serta pelbagai kemudahan lain dengan rakan-rakan serumah. Hanya satu hidangan makanan percuma disediakan setiap hari dengan allowance sehari hidup sebanyak 770 kron iaitu RM375 sebulan. Mereka perlu membeli sendiri bahan masakan di pasaraya berhampiran dan menyediakan hidangan mengikut selera masing-masing. Para banduan juga boleh menjana pendapatan tambahan sekitar 60 kron iaitu RM30 sehari dengan melakukan pelbagai jenis tugas di sekitar penjara seperti menjaga kuda, bercucuk tanah, membaiki basikal, membuat kerja pertukangan atau menjaga kemudahan dan juga kawasan persekitaran. Selain itu, pelbagai program pendidikan dan juga latihan berkualiti tinggi juga turut disediakan supaya para banduan dapat meningkatkan kemahiran. Pada masa lapang, mereka dibenarkan berkunjung ke gereja, sekolah atau perpustakaan. Selain melakukan aktiviti beriadah seperti menunggang kuda, memancing atau bermain tenis, setiap pegawai keselamatan akan menerima latihan intensif selama 3 tahun dan mereka dilatih supaya lebih mesra alam seperti seorang pekerja sosial. Yang keempat, penjara Halden, Norway. Penjara berkeselamatan tinggi ini sering disamakan dengan hotel butik kerana rekaannya yang sangat mementingkan citarasa seni bina Skandinavia yang minimalis. Setiap sel penjara mempunyai televisyen pipihnya sendiri serta bilik air lengkap dengan pintu dan pancuran serta didatangkan dengan set tuala bersaiz besar yang putih dan gebu. Di dalam sel masing-masing, para banduan mempunyai peti ais sendiri yang sering dipenuhi dengan minuman yogurt serta keju, almari dan meja tulis yang dibuat dengan menggunakan kayu pin berwarna cerah, papan putih magnetik serta boleh menikmati pemandangan hutan lumut yang luas melalui tingkap yang tidak dipasang grill. Para banduan akan dibebaskan setiap hari pada jam 7.30 pagi dan dikunci semula pada jam 8.30 malam. Pada waktu siang pula mereka digalakkan bekerja atau melibatkan diri dengan aktiviti berilmiah. Setiap banduan yang meninggalkan bilik sel akan menerima bayaran sebanyak 53 kron iaitu RM26. Walaupun makanan disediakan oleh pihak penjara, tahanan boleh membeli bahan-bahan masakan untuk menyediakan sendiri bahan masakan mereka. Kedai penjara menjual aneka pilihan bahan termasuklah pes wasabi bagi mereka yang ingin membuat sushi. Di situ juga ada menjual garam masala, biji vanila, halwa dan juga potongan daging lembu premium yang berharga 350 kron iaitu RM170 sekilogram. Yang ketiga, penjara Storstrøm, Denmark.
Penjara yang dibina di Gonçalves Derma ini baru sahaja dibuka pada penghujung tahun 2017. Persekitaran dan seni bina kompleks penjara ini sengaja dibuat seperti sebuah kampus universiti dengan perincian perabot bergaya Skandinavia yang minimalis namun masih mengekalkan tradisi perkampungan Denmark. Menelan belanja lebih 100 juta euro iaitu 528 juta dan mengambil masa selama 5 tahun untuk disiapkan. Storage boleh memuatkan sehingga 250 orang banduan dalam bilik individu bersaiz 40 kaki persegi yang mirip sebuah bilik asrama dan dilengkapi dengan katil empuk, peti ais, TV 22 inci, almari pakaian serta tingkap yang besar. Walaupun kompleks penjara ini dikelilingi tembok setinggi 20 meter dan ratusan kamera litar tertutup dipasang di sepanjang perimeter, banduan masih bebas bergerak di dalam kampus ini. Dipercayai kehidupan bebas ini dapat membantu memulihkan para banduan daripada mengulangi jenayah dan meneruskan hidup seperti orang biasa selepas dibebaskan. Yang kedua, penjara East Jutland, Denmark. Penjara ini dibuka pada tahun 2006. Ini merupakan penjara dengan ciri keselamatan yang paling tinggi di Denmark. Kompleks yang boleh menempatkan sehingga 230 orang banduan ini dibahagikan kepada 5 seksyen mengikut tahap risiko keselamatan. 4 daripadanya mempunyai reka bentuk yang sama iaitu 24 buah bilik yang dikongsi antara 48 banduan, manakala seksyen terakhir digunakan untuk mengasingkan banduan berisiko tinggi. Dari segi konsep binaan, penjara East Jutland adalah sangat moden dari segi keselamatan dan aspek seni bina. Walau bagaimanapun, landscape hijau yang masih menerapkan nilai alam semula jadi masih dikekalkan di kawasan persekitaran. Para banduan boleh menyertai pelbagai kelas dan menggunakan kemudahan 4 bengkel yang disediakan iaitu bengkel pertukangan besi, kayu, pemasangan dan juga pembuatan perabot. Selain itu, para banduan juga boleh berkunjung ke gereja kecil yang berada di dalam kompleks kebudayaan. Berada di pusat sukan, membeli belah di kedai runcit atau menghabiskan masa dengan membaca buku di perpustakaan. Nombor 1, penjara Sollentuna, Sweden. Penjara Sollentuna di Sweden juga mempraktikkan konsep peri kemanusiaan kepada banduan-banduan yang menjalani hukuman. Di dalam sel penjara mereka juga dilengkapi dengan bilik air sendiri dan juga katil yang empuk. Kemudahan gimnasium di sini juga dilaporkan setanding dengan kemudahan gimnasium hotel, manakala ruang dapur juga boleh digunakan untuk memasak menu kegemaran mereka. Setelah penat memasak, mereka boleh berehat di ruang tamu sambil menonton televisyen. Walaupun banyak pihak berasa skeptik dengan pendekatan yang digunakan pihak berkuasa negara-negara ini, namun kadar jenayah yang sedikit dan kekurangan bilangan banduan disertai dengan kadar residivism iaitu aktiviti jenayah selepas pembebasan seseorang banduan dari penjara yang rendah mungkin bermakna mereka sedang melakukan perkara yang betul. Bagaimana pula dengan pendapat anda? Adakah anda bersetuju dengan sistem yang dikenakan oleh negara-negara ini?